penyediaan garam bahagian 2. Okay, minggu lepas kita belajar bahagian 1 iaitu kita fokus pada penyediaan garam yang larut dalam air. So hari ini kita akan sambung bagi penyediaan garam yang tidak larut dalam air. Okay, tapi sebelum tu kita nak recall balik ataupun ingat semula. Okay, jenis-jenis garam yang mana yang larut dalam air dan mana yang tidak larut dalam air dan apakah kaedah yang sesuai bagi penyediaan garam tersebut. Okay, cikgu dah sediakan 5 jenis garam dekat sini. Okay, so cikgu akan panggil 5 orang pelajar untuk bagi tahu sama ada garam ni dia larut ke tidak larut dalam air dan apakah kaedah untuk penyediaan garam tersebut. Okay, yang pertama cikgu akan panggil Ayu Batrisha. Ayu Batrisha ada? Ada cikgu. Okey, Ayu Batrisha, garam kalium nitrat ni dia larut ke tak larut dalam air? Larut. Sebab apa? Sebab dia ni garam anak. Okey, betul. Okey, dia garam anak. Okey, iaitu amonium, natrium dan juga kalium kan. Dia ada kalium, so kalium. Okey, lagi satu dia adalah garam nitrat. Nitrat pun adalah garam yang larut dalam air. Okey, Ayu, apakah kaedah bagi penyediaan kalium nitrat? Kaedah penitratan dengan peneutralan. Okey, betul. Kaedah tindak balas peneutralan ataupun kita panggil sebagai pentitratan. Okey, betul. Okey, yang kedua, barium sulfat. Cikgu nak Azura. Sebab apa dia tidak larut dalam air? Bukan garam anak dan juga dia ada garam apa ni? Okey, sulfat. Okey, semua garam sulfat dia larut dalam air kecuali apa? Ada 3. Okey, betul. Okey, iaitu PBC. Okey, plumbum, barium dan juga kalsium. So ada perkataan barium kat sini. So dia adalah garam yang tidak larut dalam air. Okey, manakala apakah kaedah dia? Okey, bukan. Peneutralan untuk garam yang larut dalam air. Kalau garam yang tidak larut dalam air, kita bagi kaedah apa? Bukan juga. Itu pun untuk garam yang larut dalam air kecuali garam anak. Okey, betul. Okey, penguraian ganda 2. Okey, tindak balas penguraian ganda 2 ni adalah untuk garam yang tidak larut dalam air. Okey. Okey, terima kasih. Kemudian yang ketiga, zinc klorida. Cikgu nak Duratul Aini. Ya, cikgu. Okey, Duratul Aini, zinc klorida dia larut ke tak larut dalam air? Larut. Okey, kenapa? Kenapa awak kata dia larut? Sebab dia dia dekat kumpulan anak. Bukan. Zinc bukan kumpulan anak. Sebab semua garam klorida larut kecuali merkuri klorida dengan plumbum 2 klorida dengan argentum klorida. Okey, betul. Okey. Alright, dia adalah garam yang larut dalam air. Okey, semua garam klorida dia larut dalam air kecuali PAH. Okey, iaitu plumbum klorida, argentum klorida dan juga merkuri klorida. Okey, apakah kaedah dia? Peneutralan. Peneutralan? Ya ke? Dia garam anak ke? Bukan. Dia dia kaedah penghabluran semula. Bukan. Kita tak panggil sebagai penghabluran semula. Kita panggil tindak balas dengan asid. Okey, so ada 3 kan? So apa tindak balas dia? Cuba sebutkan.
Asid bertindak balas dengan apa? Sekejap. Asid bertindak balas dengan tindak balas dengan logam reaktif. Logam reaktif lagi dua? Oksida logam. Lepas Oksida tu logam. lagi tu karbonat logam. Karbonat logam. Okey, betul. So dia ada 3 tindak balasan dengan asid Okey, yang keempat kalsium karbonat. Cikgu nak Doratul Atikah. Doratul Atikah ada tak? Dia pergi tandas cikgu. Pergi tandas. Okey, tak apa. Okey, Farah Adlina. Farah Adlina ada? Ya, saya. Okey, Farah Adlina. Kalsium karbonat dia garam yang larut ke tak larut dalam air? Rasanya ya. Kenapa dia awak kata ya? Tak. Cuba tengok balik jadual. Okay, jadual yang kita dah belajar. Okay, garam karbonat dia larut ke tak larut dalam air? Sekejap cikgu. Tengok jap. Okey. Cikgu tak terlarut. Okey, tak terlarut sebab apa? Sebab semua garam karbonat dia lain-lain. Dia apa? Sebab semua garam karbonat dia yang lain. Yang lain maksud awak apa? Dia yang lain tu apa maksud dia? Selain daripada apa? Lain pada garam. Okey, maksud awak bukan selain daripada garam anak ke? Garam anak. Okey, garam anak dia adalah garam yang larut kan? So kalau selain daripada garam anak dia larut ke tak larut? Tak. Tak larut. Okey, sebab kalsium adalah selain daripada garam anak. Okey, karbonat. Okey, semua garam karbonat adalah tidak larut dalam air Okey, kecuali garam anak yang ada perkataan anak tu adalah garam yang larut. Okey. So apakah kaedah untuk menyediakan garam yang tak terlarut? Farah? Kaedah dia jap. Sekejap cikgu. Jadi ada satu je untuk garam yang tak terlarut, ada satu kaedah je. Ganda 2 kot. Ada 2 kod. Sure? Ganda. Awak yakin dengan jawapan awak? Yakin Okey, betul. Okey, tindak balas penguraian ganda 2. Okey. Okey, terima kasih. Yang manakala yang terakhir amonium iodida, Laili Ulfah. Laili Ulfah ada? Tak ada. Okey, tak apa. Luqmanul Hakim. Ya, saya cikgu. Okey, Luqmanul Hakim, amonium iodida, dia larut ke tak larut dalam air? Larut. Larut sebab apa? Sebab dia garam anak. Okey, betul. Dia garam anak. Dan apakah kaedah dia? Tindak balas penetralan. Okey, betul. Untuk garam anak kita akan pakai kaedah tindak balas penetralan. Okey, bagus. Okey, terima kasih semua. Kemudian kita akan tengok pada objektif pembelajaran hari ini iaitu pada akhir pembelajaran pelajar dapat menjelaskan penyediaan garam tidak terlarutkan berdasarkan aktiviti yang dijalankan. Manakala nombor 2, membina persamaan kimia melalui kaedah perubahan berterusan berdasarkan eksperimen. Okey, penyediaan garam tak terlarutkan. Okey, garam tak terlarutkan seperti awak tahu dia boleh disediakan melalui tindak balas penguraian ganda 2 ataupun kita panggil sebagai tindak balas pemendakan sebab dia akan menghasilkan pemendakan. Okey. Dalam proses ini, 2 larutan garam yang mengandungi ion-ion garam
tak terlarutkan diperlukan. Okey, cikgu akan terangkan secara lebih detail slide seterusnya ni. Okey, ini adalah contoh garam yang tak terlarutkan iaitu plumbum 2 sulfat. Okey. So, untuk menyediakan plumbum 2 sulfat ni kita perlukan 2 larutan garam yang larut dalam air. Okey, 2 larutan garam yang berbeza, okey, iaitu garam yang larut. Apabila dicampurkan akan menghasilkan garam yang tak larut, garam yang tak larut dalam air. Okey. Contoh dekat sini ialah plumbum 2 sulfat ni akan menghasilkan cation dan anion iaitu plumbum dan juga sulfat. Okay, ion plumbum dan juga ion sulfat. Okay, bagi untuk larutan yang pertama, kita pilih garam, larutan garam yang mengandungi ni, ion plumbum ni. Okay, so sebagai contoh dia bagi dekat sini ialah garam plumbum 2 nitrat. Okay, seperti awak tahu, nitrat adalah garam yang larut kan. Okay, jadi plumbum 2 nitrat ni adalah garam yang larut. Okay, ini adalah larutan yang pertama yang mengandungi cation, plumbum. Okay, manakala larutan yang kedua, awak kena pilih larutan yang larut, okay, yang mempunyai ion sulfat. Okay, contoh dia bagi kat sini ialah garam ni, kalium sulfat. Okay, kalium sulfat adalah garam yang larut. Okay, so ini adalah larutan yang kedua. Dia mengandungi anion garam sulfat. Okay. Daripada gambar rajah ni awak nampak tak? Ada 2 larutan yang disediakan. Yang pertama ialah garam plumbum 2 nitrat sebab dia mengandungi cation plumbum. Okay, manakala gambar pika yang kedua ni adalah garam yang mengandungi anion sulfat iaitu kalium sulfat. So apabila 2 larutan ni dicampurkan, okay, dia akan menghasilkan mendakan, okay, pemendakan yang berwarna putih iaitu plumbum sulfat. Okay, plumbum sulfat ni adalah garam yang tidak larut, garam yang tidak larut. Okay, so daripada sini kita nampak dia punya persamaan kimia dia ialah plumbum 2 nitrat tambah kalium sulfat akan menghasilkan plumbum 2 sulfat dan juga kalium nitrat. Okay, plumbum 2 nitrat ni adalah aqueous. Okay, kalium sulfat pun aqueous. Manakala plumbum 2 sulfat ni adalah pepejal. Okay, pepejal dan kalium nitrat ni pula adalah aqueous. Okay, daripada gambar ni awak nampakkan dia ada aqueous dan juga pepejal dekat dalam ni. So ini adalah kalium nitrat. Okay, yang manakala pemendakan ni ialah plumbum sulfat. Okay, so untuk persamaan kimia ni awak tulis. Okay, plumbum 2 nitrat. Okay, plumbum 2 nitrat ialah, okay, apakah persamaan kimia bagi tindak balas ni? Cikgu nak panggil seorang lah. Muhammad Helmi ada? Muhammad Helmi? Ya, Okay, Muhammad cikgu. Helmi. Apakah persamaan kimia bagi tindak balas ni? Cuba nyatakan. Yang plumbum yang sebelah tu je ke? Plumbum Ini dia dah bagi kan dalam perkataan. So cikgu nak awak tuliskan persamaan kimia dalam formula. PB PB tambah apa tambah nitrat ni mana? Ni plumbum PB, nitrat ni mana? Apakah formula nitrat? NO ni. NO berapa tu? NO3. NO3, okey. Lepas tu plumbum ni dia ada charge kan? So charge dia pergi ke mana? Negatif lah. Bukan. Dia tulis kat sini. Daripada gambar ni awak nampak dah charge plumbum tu berapa? Positif. PB tu positif. Betul. PB tu 2 positif. Okey, lepas tu charge charge PB 2 positif, NO3 dia punya charge apa? Negatif ke? Negatif. Okey, so negatif dan positif ni dia akan pergi ke
pasangan dia kan. Dia akan pergi ke sebelah, maka negatif pun dia akan pergi ke pasangan dia sebelah ni. So, dua positif ni akan pergi ke NO3 kan. So, apa yang awak perlu tulis? Apa yang awak perlu lakukan? Dekat sini. PB NO3 2 ya? So dalam kurungan 2. 2 Kan? Sebab dia charge tu pergi ke sebelah dia kan. So sebab tadi 2. Manakala dekat sini NO3 dia negatif. Dia 1 kan. Negatif 1 awak tak perlu tulis. So sebab tu dekat PB ni dia tak ada nombor ya. So dia PB kurungan NO3 tutup kurungan 2. Okey. Okey, kemudian tambah dengan kalium sulfat. Apakah formula kalium sulfat? Kalium formula SO4 je. SO4 ialah sulfat. Okey, kalium dia punya formula K2SO4. K2SO4. Okey, betul. Okey, dia akan menghasilkan garam apa? Kalium plumbum sulfat. Okey, formula plumbum sulfat tu berapa? PB PbSO4. Okey, PbSO4 tambah K2SO4. bukan. Nitrat, kalium nitrat. K2NO4. Sure ke K? Dia punya charge apa? Charge dia Apa dia? Positif. Okey, mana kata positif. Okey, manakala nitrat? Tadi charge dia apa? Negatif. Negatif. So dia tak ada charge 2 kan. So dia semuanya charge 1. Positif dan juga negatif 1. So dia punya formula kalium nitrat ni ialah KNO3. KNO3. Okey. Lepas tu awak tengok formula ni dah seimbang ke belum? Dah rasa juga. Sure. Sebab kat sini cikgu tengok NO3 dah 2. Dekat sini ada 1. Lepas tu K kat sini ada 2. Ni pun ada 1. So dia dah seimbang ke belum tu? Belum juga. So kalau cara untuk seimbangkan ni macam mana? Tambah 2 kat mana? Kat KNO3 tu. Okey, tambah 2 dekat sini. Okey, lagi? Lepas tu kat PB kat situ je. Dekat situ je. So maksudnya dah seimbang dah. Dah tambah 2 dekat KNO3 ni dah seimbang dah. Ya je. Ya betul. Confirm dengan jawapan awak? Ya rasa. Okey, betul. Okey, dah seimbang. Okey. Alright. Terima kasih Helmi. Okey, kemudian daripada persamaan kimia ni, kita akan tuliskan persamaan ion. Okey, macam mana nak tulis persamaan ion? Okey, cikgu akan ajar. Okey, awak kena keluarkan ion daripada setiap molekul ni. Ini adalah PB. So, PB2 plus, okey, kat sini ialah NO3 negatif. Okey, manakala ini ialah kalium, so charge dia positif. Sulfat SO4 2 negatif. Okey, yang ini plumbum sulfat ni adalah dalam bentuk pepejal kan. So dia tak ada ion, dia tak ada ion yang terhasil. So kita tak perlu keluarkan ion. Okey, kat sini kalium nitrat dalam bentuk aqueous tidak ada ion. Okey, so ini adalah K positif dan juga ini adalah NO3
negatif. Okey, daripada ion ni awak boleh nampak ada ion yang sama. Okey, ion yang sama tu maksudnya dia adalah ion yang pemerhati. Okey, maksudnya dekat reaktan dia ada, dekat produk pun dia ada. Okey, maksudnya dia tidak berlakunya tindak balas dekat ion tersebut. So kita panggil sebagai ion pemerhati. So ion pemerhati ni kita perlu masukkan dia. Okey, daripada sini awak nampak dekat pelambung ni, dekat reaktan dia ada pelambung, dekat produk dia ada tak ada. So dia adalah berlaku tindak balas. Okey, manakala ni ion nitrat. Ion nitrat ni dia ada dekat reaktan dan juga produk. So maksudnya dia adalah ion pemerhati. Okey, maksudnya dia tidak berlaku tindak balas. So awak masukkan dia. Okey, manakala kalium pun sama juga. Ada juga 2. Okey, sulfat dia 1 saja. Okey. So ion yang tinggal ni awak perlu tuliskan bawa turun. Okey, Pb 2 positif tambahkan dengan SO4 2 negatif. So dia akan menghasilkan ni. Okey, ni adalah pepejal PbSO4. Okey, so ini adalah persamaan ion bagi tindak balas untuk menghasilkan pelambung 2 sulfat. Okey, boleh faham tak kelas macam mana kita nak dapatkan persamaan ion ni? Boleh Okey, bagus. Okey, so kita akan pergi kepada contoh yang kedua pula. Okey, contoh yang kedua adalah untuk menghasilkan garam yang tak terlarutkan iaitu kuprum 2 karbonat. Okey, daripada sini, okey, awak kena tentukan mana satu kation, mana satu anion. Okey, kation ni ialah kuprum. Okey, kuprum 2 positif, manakala anion dia ialah karbonat iaitu CO32 negatif. Okey, untuk menghasilkan garam yang tak terlarutkan kita perlukan 2 jenis larutan garam yang larut kan. Okey, so kita perlukan larutan garam yang pertama yang mengandungi kation ni, copper ni. Okey. So kita pilih garam yang mengandungi kuprum iaitu kuprum 2 sulfat. Okey, kuprum 2 sulfat adalah garam yang larut ya. Manakala larutan yang kedua yang mengandungi anion iaitu karbonat. Contoh dia bagi kat sini ialah natrium karbonat Na2CO3. Okey. So apabila 2 larutan tersebut dicampurkan, dia akan menghasilkan pembendakan yang berwarna hijau iaitu kuprum karbonat. Okey, kuprum karbonat. Okey, daripada sini kita nampak kuprum 2 sulfat. Okey, yang ni larutan pertama campur dengan larutan kedua iaitu natrium karbonat akan menghasilkan pembendakan ataupun precipitate kuprum 2 karbonat dan juga larutan natrium sulfat. Okey, so ini adalah aqueous. Ini pun aqueous. Manakala kuprum 2 sulfat adalah dalam bentuk pepejal dan natrium sulfat adalah aqueous juga. So, cikgu nak panggil Muhammad Akil. Ya, Cikgu. Muhammad Akil, so apakah persamaan kimia bagi tindak balas ni? CuSO2 Okey, CuSO2 tambah Na2 Na2. CO2. Kenapa CO2? CO2 3. Karbonat CO3. Okey. Sama Kemudian? dengan CO CO3 tambah SO2. Kenapa SO2? SO saja. SO je. Sure ke? Sulfat dia punya formula dia apa? SO? Tak ingat. Tadi kita baru belajar tadi. SO sulfat. Okey, charge dia ingat tak charge dia? SO2 Negatif. negatif. Awak kata SO2 negatif.
Betul ke ni? Cuba tengok balik. Betul ke? Negatif. Betul ke 2? 4 SO 2 kat mana? Kita tak 4. dengar lah. Okay, bukan 2. Okay. SO 4. SO 4. Negatif. Negatif. 2. Negatif 2 ke 2 negatif? 2 negatif. Okey, 2 negatif. So awak kena ingat ni adalah sulfat SO4 2 negatif. Awak kena hafal lah ni. Okey, so dekat sini apa terjadi? Na Na2 SO4. SO4. Okey, kemudian awak tengok dah balance ke belum? Belum. So apa yang awak perlu lakukan? Letak 2. Letak 2 dekat Na2SO4 tu. Sini. So dia jadi ada 4 Na. 4 Na. Macam mana tu? Cuba tengok dekat sini ada berapa CU, dekat sini ada berapa CU, SO2, tengok satu-satu. Cuba tengok apa yang salah. Apa yang salah? Nak kena tambah. Cikgu. Oh cikgu. Ya. Kenapa yang koprom sulfat tu kan dia 2? Sebab kawan awak cakap SO2, so cikgu tulislah SO2. SO4 dah depan tu kan? Tak tahu? Betul ke? Yang depan tu, biar yang belah depan tu cat bawah dia salah je. So dekat sini jadi berapa? Jadi 4. Okey. So dia dah apa? Seimbang. Dah balance. Dah balance. Okey, alright, betul. Okey. Sebab ada kesalahan tadi sebab tu awak tak dapat balance kan. So awak tengok balik formula awak, okey, ada kesalahan ke tak, okey. Lepas tu baru awak tengok dia seimbang ke tidak. Okey, so formula ni dah seimbang. Okey, kemudian nak keluarkan persamaan, untuk dapatkan persamaan ion dia macam mana Helmi? Sorry, Helmi ke tadi? So Akil eh? Here you go. Akil. So nak dapatkan persamaan ion? Kena keluarkan ion dulu. Okey, so ion apa yang ada? CO. CO? Betul kan? Saya tengok dekat situ tulis apa ni? C berapa ni cikgu tulis ni? CU. So CU, dia punya charge? 2. 2 apa? 2 positif. 2 positif. Okey, manakala SO4 ni? SO4 2 negatif. 2 negatif. Okey, betul. Ni Na? Na 2 positif. Negatif je. Positif je. Positif saja. Okey, betul. CO3? CO3 2 negatif. 2 negatif. Okey, yang ni? Yang CU tu sama lah. 2 positif. Okey, CO3 ni dia pepejal. So dia ada ion ke tak ada ion? Tak ada. Tak ada. Okey, ingat bila pepejal dia tak ada kehadiran air, so dia tak ada ion. Okey, so awak tak perlu keluarkan ion dia. So kat sini dia aqueous kan, so dia ada ion. So Na positif. Na positif. Lepas tu SO4 2 negatif. Okey, so kemudian untuk dapatkan persamaan ion dia? Tulis CuSO4. Bukan. Bukan. Kalau CuSO4 sama je macam persamaan kimia atas ni. Kalau ion dia ada charge. Okay, ingat tak awak kena perhatikan apa? Perhatikan dulu daripada ion yang awak dah keluarkan ni, awak kena masukkan ion pemerhati. So, mana satu ion pemerhati? Ion pemerhati tu maksud dia ion yang tidak mengalami tindak balas.
So dia dekat produk dia ada, dekat reaktan dia ada, dekat produk pun dia ada. Na ke? So awak masukkan Na. Okey, lagi? Lepas tu SO. SO4. SO4. Okey, lagi? Lepas tu je kot. Tu je. Lepas tu awak kena tulislah kan apa yang tinggal ni. Okey. So persamaan ion dia ialah Cu 2 positif. Okey, tambah CO3 2 negatif. Okey, manakala produk dia? CO3. CO3. Okey. Alright, terima kasih Akil. Okey, daripada persamaan kimia ni kita kena keluarkan ion dia dulu. Lepas tu awak masukkan ion pemerhati. Okey, maksudnya ion yang tidak berlaku tindak balas. Okey, maksudnya dekat reaktan dia ada, dekat produk pun dia ada. So awak masukkan dulu. Lepas tu ion yang tinggal tu awak bawa turun. Okey, itu adalah persamaan ion bagi tindak balas garam tak terlarutkan tu. Okey, iaitu kuprum, ion kuprum, ion karbonat akan menghasilkan kuprum karbonat. Okey. Alright. Okey, kemudian kita akan pergikan kepada aktiviti untuk menyediakan garam tak terlarutkan melalui tindak balas penguraian ganda 2. Okey, ni semalam cikgu dah bagi video kan, cikgu suruh awak tengok video. Kan cikgu dah kata hari ni cikgu nak panggil seorang untuk terangkan prosedur dia. Okey, so cikgu nak Nur Akilah. Nur Akilah ada? Ya, cikgu. Okey, Nur Akilah tengoklah video semalam cikgu bagi. Nur Akilah? Belum, cikgu. Belum? Kenapa tak tengok lagi? Okey, tak apa. So, cikgu nak Nur Atira Natasha. Nur Atira Natasha ada? Nur Atira? Tak ada. Okey, tak apa. An-Nur Aslinawati? Ya, cikgu. Okey, An-Nur Aslinawati tengok tak video semalam? Tengok. Tengok. Okey, so cikgu nak minta awak terangkan prosedur bagi penyediaan garam tak terlarutkan melalui tindak balas penguraian ganda 2. So awak boleh refer gambar yang cikgu bagi ni. Okay, cuba awak terangkan prosedur dia. Apa yang awak faham daripada video awak tengok semalam? Sekejap. Mula-mula sukat 25 Okey. Larutan barium klorida. Sukat guna apa tu? Silinder penyukat. Okey, dipanggil sebagai penyukat silinder. Okey, betul. Kemudian sukat 25 ml larutan natrium sulfat. Okey, teruskan. Kemudian tuangkan larutan barium klorida ke dalam bikar yang mengandungi natrium sulfat. Kemudian campuran yang
setelah dituang tu kacau menggunakan rod kaca. Selepas kacau tu, turaskan campuran tu menggunakan kertas turas. Kemudian bilas garam yang terbentuk. Last sekali, keringkan garam yang terhasil menggunakan kertas turas. Okay, alright. Okay, thank you Anur. Okay, Anur kata, okay, mula-mula sekali awak kena sukat. Okay, sukat dulu larutan barium klorida ni 25 cm padu. Okay, kemudian untuk larutan natrium sulfat pun awak kena sukat 25 cm padu. Okay. Okay, kemudian awak tuangkan larutan natrium sulfat ke dalam beaker dan tuangkan larutan barium klorida ke dalam beaker yang mengandungi larutan natrium sulfat. Okey, kemudian apa yang terhasil? Dia akan menghasilkan pemendakan. Dihasilkan mendakan. Kemudian awak gunakan rod kaca untuk kacaukan supaya larutan barium klorida dan juga larutan natrium sulfat tu dia sebati. Okey, dia sebati dan bertindak balas secara lengkap. Kemudian dia akan awak tengok ada mendakan barium sulfat. Okey, daripada tindak balas larutan barium klorida dan juga larutan natrium sulfat, dia akan menghasilkan mendakan barium sulfat. Okey, kemudian awak turaskan dia menggunakan corong turas yang mengandungi kertas turas. Okey, awak tuangkan. Lepas tu garam barium sulfat tu akan dituraskan dengan kertas turas. Okey, manakala larutan yang terhasil tu iaitu larutan natrium klorida akan masuk ke dalam kelalang koin. Okey, lepas tu awak bilaskan air suling. Bilaskan dengan air suling mendakan barium sulfat ni supaya lebihan larutan natrium klorida yang melekat dekat barium sulfat ni, yang melekat dekat mendakan ni akan masuk ke dalam kelalang koin. Okey, sebab kita nak mendakan saja, kita nak mendakan barium sulfat ni saja. So, kemudian kita keluarkan kertas turas yang mengandungi mendakan barium sulfat tersebut dan gunakan kertas turas yang lagi satu, awak tutupkan dia dan keringkan. Keringkan garam yang tak terlarutkan iaitu barium sulfat. Okey? Itu adalah cara ataupun kaedah bagi tindak balas penguraian ganda 2. Okey? Okey, daripada tindak balas larutan barium klorida dan natrium klorida. Okey, so cikgu nak persamaan kimia dia. Okey, siapa ya? Abdul Azim ada? Abdul Azim? Abdul Azim tak ada. Ahmad Azfar. Ada cikgu. Okey, Ahmad Azfar, apakah persamaan kimia bagi tindak balas larutan barium klorida dan natrium klorida? So, apa persamaan kimia dia? Cikgu. Natrium apa tadi? Barium klorida BaCl2. Ba Cl2. Cl2. Kemudian Natrium klorida NaCl. NaCl. Cikgu rasa dalam buku ni ada kesalahan lah. Dia bukan natrium klorida. Sepatutnya natrium sulfat. Cikgu rasa dah ada kesalahan dekat sini. So cikgu akan sekejap ya. Okay, dekat dalam buku ni dia salah. Ni bukan natrium klorida. Dia sepatutnya natrium sulfat. Okay, dekat sini dia tulis ni bahan ni. Larutan natrium sulfat dan juga larutan barium klorida. Okay, daripada gambar ni dia salah. Okay, bukan natrium klorida. So natrium sulfat. So tukar ya, tukar.
So, okay, barium klorida bertindak balas dengan natrium sulfat. Okay. So, Azfar, okay, Na2SO4. Na2SO4. Kemudian akan menghasilkan garam apa? Barium sulfat. So, formula dia? BaSO4. BaSO4. Okey, ni adalah bentuk pepejal. Tambah larutan apa? Natrium klorida. Formula dia? NaCl. NaCl. Okey, kemudian awak tengok formula ni dah seimbang ke belum? Belum. Belum. So, awak kena buat apa? Belum kan? Na tu tambah 2. Yang mana? Yang mana tambah 2? Na. Na mana? Ada 2 Na. Yang dekat sama dengan tu. Dekat produk ke dekat reaktan? Yang NaCl tu. Na tambah 2. Okey, kat sini NaCl tambah 2. Okey, kemudian? So, dah seimbang ke belum? Cl tu tambah 2 kot. Dekat mana? Salah. Cl So, tu tambah 2. Cl ni 2. Ha. Kalau tambah 2, so Cl jadi 4. Kan? Cl jadi 4. Betul tak? Okay, kalau awak tambah 2 kat sini, so Cl akan jadi 4. 2 kali 2, 4. So, macam mana nak seimbangkan ni? Awak cek satu-satu. Setiap unsur tu dia seimbang ke tak? Okay, Ba seimbang ke tak? SO4, Na, Cl. Okay, Ahmad Azfar. Okay, ada kawan yang lain boleh tolong Ahmad Azfar? Dah seimbang, cikgu. Dah seimbang ke? Okay, ke depan ada 2, Cl ni jadi 4. So, kat belakang ada 2, so macam mana tu? Tadi Ahmad Azfar Yang BaCl tu tak payah tambah 2. tak payah tambah 2, okay. So, dia dah seimbang dah kan? Okay, betul. Okay, Ahmad Azfar. Okay, awak tengok bila awak ada tambah 2 kat sini, so Cl dia dah ada 2. Okay, sebab kat sini Cl dia dah ada 2, sini pun Cl dia dah ada 2. Awak tengok tadi awak tambah 2 dekat depan ni kan? Kan, lepas tu Na jadi 2. So, kat sini Na pun ada 2. Okay, manakala awak check pula barium. Barium kat sini 1, reaktor pun 1. Manakala SO4, sini 1, kat sini pun 1. So, maksudnya dia dah seimbang. Okay? Boleh faham tak Ahmad Azfar? Boleh cikgu. Boleh. Okey, so Ahmad Azfar, apakah persamaan ion dia? Ba2 positif. Ba2 positif.
Tambah SO4 2 negatif. Tambah SO4 2 negatif. Lepas tu? Dapat BaSO4. BaSO4. Okey. Alright, betul. Okey. Kemudian, cikgu nak seorang lagi. Siapa lagi cikgu boleh panggil? Muhammad Nabil. Muhammad Nabil. Ya saya cikgu. Muhammad Nabil, apakah namakan dua jenis garam lain yang boleh disediakan menggunakan tindak balas penguraian ganda 2? Selain barium sulfat, apa lagi garam yang boleh disediakan menggunakan tindak balas penguraian ganda 2? Selain Tindak balas penguraian ganda 2 ni untuk garam yang larut ke garam tak larut? garam yang tak larut. Okey, ada kawan awak cakap tak larut. Okey. So, apakah contoh garam yang tak larut tu? Garam bukan jenis amonium. Contoh, cikgu nak nama dia. Berikan dua. Satu, garam apa? Garam bukan jenis amonium, natrium. Okey, cikgu nak nama. Nama contoh garam tu. Asid plus logam reaktif. Kan contohnya garam apa? Garam natrium sulfat ke? Garam garam amonium klorida ke? Plumbum sulfat. Plumbum sulfat dah ada kat atas ni kan? So cikgu nak nama lain. Dua jenis garam yang lain. Barium sulfat. Apa lagi garam yang tak terlarut kita boleh gunakan tindak balas penguraian ganda 2 ni? Plumbum 2 iodida. Plumbum 2 iodida. Sebab apa awak kata plumbum 2 iodida? Sebab garam. Sebab ada? Sebab ada apa? Tahu lah cikgu. Okey, kenapa awak hentam juga awak bagi je nama ni? Rasanya sebab PB ni Sebab ada PB ni. Okey, betul lah. Okey, dekat iodida ni pun dia sama juga dengan klorida kan. So dia selain daripada kumpulan daripada garam pah, iaitu plumbum, argentum dan juga mercury kan. So dia ada plumbum dekat sini. So bila plumbum iodida dia adalah garam yang tidak larut. So betul lah sebab ada plumbum. Okey. Okey, manakala yang kedua? Contoh yang kedua. barium sulfat betul Barium sulfat betul tapi dia dah ada dah dekat atas ni. So cikgu nak garam yang lain. Garam lain. Okay. Banyak lagi garam yang tak larut. Apa lagi? Plumbum. Argentum klorida. Argentum klorida. Okey, betul juga. Okey. Alright, terima kasih Nabil. Okey, ada banyak lagi garam karbonat pun adalah garam yang tidak larut. Okey, selain daripada garam anak. Okey, garam anak, karbonat adalah garam yang tidak larut. Okey, so awak boleh juga guna garam yang mengandungi karbonat. Contohnya ialah magnesium. Okey, magnesium karbonat ke, okey, kalsium karbonat ke, okey, sebanyak lagi. Okey, terima kasih Nabil.
Okay, so kita nak buat latihan lagi. Okay, since ramai lagi macam still tak boleh lagi buat persamaan ion dan juga persamaan kimia tadi. So kita akan buat lagi 2 contoh contoh tindak balas yang A ni, iaitu tindak balas antara argentum nitrat dengan magnesium klorida. So cikgu nak panggil Muhammad Danish. Muhammad Danish buat tindak balas yang A, boleh? Danish? Danish ada tak ni? Tak ada. Nazim? Cikgu agak terputus dah cikgu cakap. Suara cikgu putus-putus? Tak, cikgu tak. Tak, okey. Mungkin internet awak kot Danish. Internet awak. Apa cikgu tak dengar? Okey, tak apalah Danish. Tak apa. Terima kasih je lah. Okey, Nazim. Cikgu nak panggil Nazim. Cikgu. Okey, Nazim awak buat tindak balas A, tindak balas antara argentum nitrat dengan magnesium klorida. Cikgu nak persamaan ion dia. Okey. Okey, so yang kedua cikgu nak Nabila Huda. Nabila Huda ada? Ada. Okey, Nabila Huda buat B, larutan kuprum 2 klorida ditambahkan ke dalam larutan natrium karbonat. Okey? Cikgu bagi masa sampai sekarang 8.57 kan? So, cikgu bagi masa 2 minit. 8.59 dah ada jawapan Okey, rakan-rakan yang lain pun boleh cuba tulis dekat kertas. Okey, lepas tu nanti awak comparekan jawapan awak dengan kawan awak. Kita tengok sama ke tak jawapan dia. Okey. Nazim, dah ready dah dengan jawapan? Kejap juga. Sekejap. Okey. Sorry. Nabila Huda dah ready dah jawapan? Belum. Belum. Okey, tak apa. Okey, ada 1 minit lagi lah. Sampai pukul 9. Okey Nazim, apa jawapan dia? Untuk A? Sekejap juga. Okey, argentum nitrat campur dengan magnesium klorida, dia akan menghasilkan apa? Lepas tu apakah ion yang ion yang hadir?
Okay Nazir, Argentum. Argentum punya formula apa? Argentum Ag positif. Ag positif. Okay. So, nitrat? NO3 negatif. NO3 negatif. So, apakah formula dia? Formula yang terhasil? AgNO3. AgNO3. Okay, lepas tu tambah dengan magnesium klorida akan hasilkan apa? Magnesium klorida dia punya formula? MgCl. MgCl? 2. Cl2. Lepas tu, dia akan menghasilkan garam? Garam AgCl. AgCl, lepas tu? Pasal apa Tu Nazim? Sekejap ni kau. Okay, Ag dah react dengan Cl. So ion apa yang tinggal tu? Ion nitrat dengan magnesium. Magnesium nitrat. Magnesium nitrat punya formula? Mg MgNO3 pasal 2. Kurungan kurungan 2. Okey, so apakah persamaan ion yang terhasil? Ag positif tambah dengan Cl2 negatif. Kenapa Cl2? Cl negatif Cl negatif. menghasilkan AgCl. AgCl. Okey. Okey, sorry cikgu terlupa. Tindak balas yang atas ni awak tengok dah balance ke belum? Cikgu terlupa pula. Tindak balas atas ni dah balance ke belum? Sekejap je. Okey. Okay, awak tengok nitrate dia ada berapa, klorida dia ada berapa. Awak cek satu-satu ya. So, untuk seimbangkan apa yang awak perlu buat? Tambah 2 dekat AgCl. Tambah 2 dekat AgCl. Okey, kemudian? Tu lagi tambah 2 dekat AgNO3. Okey, lepas tu? Ya. Dah kot. Dah seimbang dah? Dah kot. Kenapa ada kot? Cuba cek satu-satu, dah ke belum? Awak cek ada 4 ni kan? So, awak cek setiap satu ni. So, dah ke belum Nazim? Dah kot. Ada juga kot tu, dah ya. Okay, confident. Dengan jawapan awak dah. Okay, betul.
Okey, terima kasih. Manakala yang kedua, tadi siapa? Nabila Huda. Okey, Nabila Huda, apakah persamaan ion dia? CuCl2 campur Na2CO3 sama dengan Bukan sama CuCO3 dengan, bukan sama dengan. Dia akan menghasilkan CuCO3 campur 2 NaCl. Campur Na? 2 NaCl. 2 NaCl. Macam tu. Okay, lepas tu apakah persamaan ion dia? Dah seimbang ke belum? Rasanya dah. Dah, okey. Confident dengan jawapan awak dah. Okey, lepas tu persamaan ion dia? Obat-obat Cu2 campur CO3 dua ni dua apa? Dua charge ke dua apa ni? Dua positif. Okey, so dua positif. Okey, betul. So Cu2 positif. Tambah CO3 kurungan 2. Kenapa ada kurungan 2? Dia punya charge apa? Dia punya charge. Negatif. Negatif? Dua negatif. Dua negatif. Okey, betul. Menghasilkan CuCO3. CuCO3. Okey, betul. Okey. So, daripada tindak balas ni, okey, daripada awak mula tuliskan dia punya persamaan kimia dulu. Lepas tu awak barulah boleh keluarkan dia punya persamaan ion. Okey. Okey, betul. Terima kasih. Okey, kemudian kita pergi pada pembinaan persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. Okey, kaedah perubahan berterusan ni digunakan untuk apa? Okay, digunakan untuk membina persamaan ion bagi pembentukan garam tak terlarutkan. Okey, so kita buat gunakan kaedah perubahan berterusan ni untuk tahu dia punya persamaan ion dia. Okey, kita nak tentukan dia punya apakah persamaan ion bagi garam tak terlarutkan tersebut. Okey, dalam kaedah ini kita akan gunakan isi padu satu larutan A yang dimalarkan. Okey, maksudnya dia sama, fix Maksudnya dia larutan A tu dia punya isi padu dia adalah sama semua dia. Okay, manakala larutan B ditambahkan kepada larutan A melalui pertambahan isi padu. Okay, maksudnya larutan B ni dia punya isi padu dia berbeza Dia punya berbeza, so dia akan manakala larutan A ni isi padu dia sama, larutan B dia berbeza, dia semakin meningkat pertambahan isi padu semakin meningkat. Okay, daripada gambar ni, awak tengok gambar ni, yang pertama, larutan A. Larutan A dalam tabung uji ni adalah isi padu yang malar. Maksudnya semua sama level Lepas tu awak tambahkan larutan B dengan dia punya isi padu yang berbeza. Okay, daripada 1 cm3 hingga ke 8 cm padu. Okay, so dia ada larutan B dia punya isi padu dia berbeza. Okay, kemudian dia akan menghasilkan mendakan. Okay, mendakan terhasil tu pula akan bermula dia akan semakin meningkat. Lepas tu dia akan mendatar. Okay, dia akan mendatar. Okay, daripada sini awak nampak daripada tabung uji pertama 1 cm padu, okay, dia akan bertambah sikit, okay, makin lama dia naik sampai tabung uji yang kelima dia adalah dia adalah paling tinggi. Okay, lepas dia paling tinggi, selepas tu dia akan mendatar pula. Sebab apa? Sebab tabung uji yang pertama ni, iaitu yang tabung uji yang kelima ni, dia telah mencapai ketinggian mendatar yang maksimum. Okay, maksud dia semua bahan dalam tabung uji ni telah bertindak balas secara lengkap. Okay, maksudnya dia tak boleh nak bertindak balas lagi lah. So, semua dah bertindak balas, so, semua dah complete, semua dah lengkap, so dia tak boleh nak bertindak balas lagi. Sebab itulah dia punya ni semuanya sama. So walaupun awak tambahlah 6 cm padu ke, 7 cm padu ke, 8 cm padu ke, so dia dah bertindak balas dengan isi padu larutan A ni. Okay, dia dah bertindak balas, dah cukup dah. So yang lebih tu adalah larutan yang lebih. Okay. Sebab itulah dia akan mendatar. Okay, maksudnya dia telah tindak balas secara lengkap. Okey, kemudian dalam kaedah perubahan berterusan ni, dia tujuan dia memalarkan isi padu larutan. Contoh dia plumbum 2 nitrat
isi padu plumbum 2 nitrat, sementara yang dimanipulasikan tu yang semakin meningkat tu adalah isi padu larutan kalium iodida. Okey, daripada dua larutan ini dicampurkan adalah untuk menentukan nisbah mol ion plumbum 2 positif yang bertindak balas lengkap dengan ion iodida. Okey. So dia kata jika X mol, okey ni bilangan mol dekat depan ion ni, ion plumbum ni, jika X mol ion plumbum 2 bertindak balas dengan Y mol bilangan mol untuk ion iodida, maka formula empirik bagi garam tak terlarutkan ialah PbXiY. Okey, so bilangan mol dekat plumbum ni akan pergi dekat sini. Okey, PbX kat sini. Manakala bilangan mol dekat iodida ni pula akan pergi dekat nilai iodida ni. Okey. Sebab itulah dia punya formula empirik dia ialah X ion plumbum tambah dengan Y ion plumbum akan menghasilkan P plumbum X dan juga iodida Y. Okey, so kita akan tengokkan eksperimen seterusnya. Okey, eksperimen ni tujuan dia adalah untuk membina persamaan ion bagi pembentukan plumbum 2 iodida. Okey, masalah dia apa? Masalah dia bagaimanakah membina persamaan ion bagi pembentukan plumbum 2 iodida. Hipotesis dia menyatakan semakin banyak isi padu larutan kalium iodida ditambahkan kepada larutan plumbum 2 nitrat, okey, ketinggian mendatar semakin bertambah dan kemudiannya menjadi malar. Okey, maksudnya dia mendatar lah. Okey, so kita nak kaji hipotesis ni boleh diterima ke ataupun tidak. Okey, so pemboleh ubah yang dimanipulasikan, maksudnya yang berubah-ubah pemboleh ubah yang kita tetapkan. Yang kita tetapkan ialah isi padu larutan kalium iodida. Okey, ini yang kita guna 1 cm cube sehingga ke 8 cm cube atau padu ya. Yang pemboleh ubah bergerak balas ialah ketinggian mendakan. So ini yang kita nak kaji, yang ini yang kita nak ukur, iaitu ketinggian mendakan yang terhasil. Yang pemboleh ubah dimalarkan pula ialah maksudnya pemboleh ubah yang sama. Maksudnya tak berubah-ubah dia sama sahaja sepanjang eksperimen ni. Iaitu isi padu dan kepekatan larutan plumbum 2 nitrat dan juga kepekatan larutan kalium iodida. Okey, ingat ya, isi padu dan kepekatan plumbum 2 nitrat kena sama, manakala kepekatan larutan kalium iodida pun kena sama. Cuma isi padu larutan kalium iodida sahaja yang berubah. Okey. So daripada gambar ni, okey, ada 7 langkah ada 7 langkah. So cikgu nak awak susunkan langkah-langkah ni. Langkah-langkah ni ada gambar ni berterabur so awak susunkan menjadi satu langkah yang mengikut turutan bagi kaedah perubahan berterusan. So cikgu nak langkah pertama. Langkah pertama, siapa boleh bagi tahu gambar yang mana merupakan langkah pertama? Gambar nombor berapa merupakan langkah yang pertama? Nombor 6. 6. Nombor 6. So nombor 6 ni awak kena gambar yang nombor 6 ni awak kena buat apa? Awak kena buat apa dulu langkah pertama ni? Kelas, awak kena buat apa? Panaskan. Mana ada gambar panaskan? Kat sini gambar dia ada 8 test tube. So 8 tabung uji. So awak kena apa yang awak perlu buat dengan tabung uji ni? Apa dia? Susul 8. Sukat larutan. Bukan, dia kosong lagi, dia tak ada larutan. Sediakan tabung uji. Sediakan tabung uji, maksudnya awak kena labelkan. Okey, awak labelkan dulu 1 sampai 8 tabung uji. Okey, awak labelkan lah pertama tampalkan stiker, awak labelkan 1 sampai 8 tabung uji. Okey, kemudian yang kedua, langkah yang kedua kena buat apa? Nombor 4. Gambar nombor 4. Kenapa gambar nombor 4? Gambar nombor 2. Okey, gambar nombor 2 pula. Okey, kenapa gambar nombor 2? Langkah kedua apa dia? Langkah nombor 2 kena buat apa? Nurfatin ada Nurfatin. Siapa nak jawab tu?
larutan dengan isi padu yang sama. Larutan apa tu kelas? Plumbum Plumbum nitrat. Plumbum nitrat. Okey, betul. Okey, awak isikan larutan plumbum nitrat ke dalam tabung uji. Okey, awak gunakan isi padu yang sama. Okey, kemudian langkah yang ketiga, gambar yang mana? Nombor 6. Nombor 4. Nombor 4 ke nombor 6? Nombor 4. Nombor 4. Okey, betul. Nombor 4. Okey. Okey, so langkah yang ketiga ni awak kena buat apa? Apakah langkah-langkah dia? Sukat larutan. Apa dia? Salah seorang? Langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga. Sukat larutan. Cikgu confuse lah ramai sangat jawab ni. Okay, tak apa, cikgu panggil seorang lah. Nur Sharifah Hana. Nur Sharifah Hana, langkah ketiga awak kena buat apa? Lepas awak dah isikan isi padu larutan plumbum nitrat, okay, awak dah isikan isi padu dia. Lepas tu awak kena buat apa langkah ketiga? Ukur setiap larutan. Bukan. Ni gambar yang ketiga ni awak buat apa ni? Isi larutan. Isi larutan apa? Larutan plumbum nitrat. Bukan, yang tu langkah yang kedua. Plumbum nitrat awak dah isi kan 5 cm padu ke dalam test tube. Okay, ketiga ni awak isi larutan apa pula? Kalium iodida. Kalium iodida. So isi padu dia berapa? 0.5 mol dm. Bukan, itu molariti, kemolaran dia. Cikgu nak isi padu dia. Isi padu dia berbeza kan, dia kata. So berapa isi padu yang berbeza tu? Daripada gambar tu ada tulis tak? 1 cm 1 cm padu hingga ke 8 cm padu, okey? Okey, langkah yang keempat, gambar nombor berapa? Nombor 6. Gambar nombor 6. Okey, so okey, langkah yang keempat ni apa langkah yang awak kena buat? Kacau larutan. Kacau menggunakan Rot kaca. Rot kaca. Okey, dia akan menghasilkan mendakan kan. Warna kuning ni ialah mendakan. Okey, lepas awak campurkan larutan plumbum nitrat dan juga kalium iodida, dia akan menghasilkan mendakan. Lepas tu awak kena kacau gunakan rot kaca. Okey, lepas tu langkah yang kelima, gambar nombor berapa? 7. Gambar nombor 7. Okey, betul. Okey, so langkah yang kelima ni awak kena buat apa? Tuangkan air suling. Okey, kenapa awak kena tuangkan air suling? Sebab apa awak guna air suling? Untuk apa? Bilas mendakan kat perut kaca. Okey, betul. Nurhani kata, okey, kita guna air suling tu, okay, lepas kita kacau guna rot kaca, kita akan bilas guna air suling supaya mendakan yang melekat dekat rot kaca dan juga dinding-dinding tabung uji ni, okey, akan dibilas menggunakan air suling, okey, supaya dia masuk ke dalam tabung uji ni. Okey. Kemudian langkah yang ke-6. Langkah ke-6 gambar nombor 6. Gambar nombor 6. Gambar nombor 6 ke gambar nombor 7 ni? 7. Gambar nombor 7. Okey, Ayu, gambar nombor 7. Okey, langkah yang ke-6 ni awak kena buat apa? Biarkan selama 30 minit. Okey, betul Muhammad Azim. Abdul Azim. Okey, awak kena
diamkan dulu mendakan tersebut supaya dia mendap ke bawah selama 30 minit. Awak tunggu dia mendap ke bawah. So dia akan menghasilkan, dia akan separate lah larutan dan juga mendakan tersebut. Okay, selama 30 minit. Kemudian yang ketujuh, langkah terakhir ni awak kena buat apa? Ukur Guna pembaris. Okay, ukur apa tu? ketinggian mendakan. Okey, betul. Kita ukur ketinggian mendakan. Okey, betul. Okey. Okey, selepas kita dah dapat result ketinggian mendakan tu, kita akan tuliskan dalam jadual. Okey, lepas tu kita observe, buat pemerhatian dengan larutan yang dekat atas mendakan ni. Okey, warna dia, warna apa? So, ini adalah contoh result dia. Okey. Ketinggian mendakan tu daripada 1 hingga 4 dia akan menaik, semakin meningkat. Kemudian 5 ke 8 dia akan mendatar. Okey, warna dia pula adalah semuanya tidak berwarna. Okey, larutan pada bahagian atas adalah tidak berwarna. Okey, kemudian awak kena plot graf. Okey, tinggi mendakan plumbum iodida iaitu dalam unit sentimeter. Okey, berlawan dengan isi padu larutan kalium iodida dalam unit dia ialah sentimeter padu. Okay, awak plotkan graf. Lepas tu, kalau dah plotkan graf, awak tentukan. Okay, yang mana tindak balas yang berlaku secara lengkap dekat mana? Dekat isi padu nombor berapa, kelas? Isi padu, tabur uji nombor berapa yang akan berlaku tindak balas secara lengkap? 5. Okay, betul, sebab dia adalah tabur uji yang pertama sekali mempunyai ketinggian yang maksimum. Okey, kemudian dia akan mendatar. So dia kat sini adalah 5 cm padu isi padu larutan kalium iodida yang menghasilkan tindak balas lengkap. Okey, kemudian awak tuliskan persamaan kimia. Okay, Luqman, kenapa Luqman? Okey, awak tuliskan dia punya persamaan kimia dia. Okey, plumbum nitrate tindak balas dengan kalium iodida akan menghasilkan plumbum iodida dan juga kalium nitrate. Okey, kemudian awak seimbangkan. Okey, lepas tu awak kira. Okey, kira bilangan mol. Okey, daripada data tu dia nak awak kirakan bilangan mol. Yang pertama adalah untuk plumbum ion plumbum. Okey. So ion daripada eksperimen tu dia kata ion plumbum menggunakan 5 cm padu. Dan juga kemolaran dia ialah 0.5 mol per desimeter padu. Okey, yang diperlukan untuk bertindak balas dengan lengkap dengan kalium iodida untuk menghasilkan garam. Okey. So, untuk kira mol awak kena guna formula apa? Ingat lagi tak formula yang kita dah belajar? N sama dengan molar. Molar dengan N sama dengan berapa, kelas? N sama dengan berapa formula untuk kira bilangan mol? MV bahagi 1000. Okey, betul. MV bahagi 1000. Okey, MV bahagi 1000. So, M ialah kemolaran, maka V ialah isi padu. Okey, isi padu yang dibagi dalam sentimeter padu. So, awak kena bahagi 1000 untuk convertkan kepada desimeter padu. Okey, sebab tu awak kena bahagi dengan 1000. So, untuk kira ion plumbum, okay, dia dah bagi dah dekat sini. Kan, 5 cm padu dan juga dia punya kemolaran ialah 0.5. So, awak masukkan 0.5 darab 5 bahagi dengan 1000, awak akan dapat 0.0025 mol. Ingat unit untuk bilangan mol ialah, unit dia ialah mol. Okay. Kemudian untuk iodida, awak guna formula yang sama juga. Okay, dia bagi kat sini 5 cm padu. Dan juga kemolaran dia ialah 1 mol per desimeter padu. So, awak masukkan 1 kali 5 bahagi 1000, awak akan dapat 0.005 mol. Okey. So, untuk dapatkan nisbah pula, untuk dapatkan nisbah, awak kena bahagikan dengan nilai bilangan mol yang paling rendah. Okey, so 0.025 bahagi dengan 0.025, awak akan dapat 1. So, plumbum iodida nisbah dia ialah 1. Manakala iodida 0.05 bilangan mol yang awak dapat tadi bahagi dengan 0.0025, awak akan dapat 2. So, nisbah untuk ion iodida ialah 2. Okey, 1/2. Okey, so awak tuliskan persamaan ion dia iaitu ini. Okey, plumbum tambah dengan iodida akan dapat
plumbum iodida kan. Tapi dia kata tadi nisbah mol dia ialah 1. Plumbum ialah 1, iodida ialah 2. Okey, sebab itulah daripada formula empirical ni akan menghasilkan, ingat tak tadi tulis PBX I Y. So X kat sini ialah 1, Y ialah kat sini ada 2. So dapatlah PBI 2. Okey, sebab itulah ni adalah untuk dapatkan persamaan ion dia. Jadi dia punya hipotesis dia tadi maksudnya boleh diterima kan, sebab hipotesis dia kata semakin banyak isi padu larutan karbon iodida ditambahkan kepada larutan plumbum 2 nitrite, ketinggian mendakan semakin bertambah dan kemudian menjadi malar. Okey, so hipotesis dia boleh diterima. Okey, daripada awak kira bilangan mol tadi dan juga nisbah ni, awak boleh dapatkan dia punya persamaan ion plumbum iodida. Ni adalah persamaan ion dia. Okey, so sekarang kita nak buat cabaran minda. Okey, jika 2 mol ion argentum bertindak balas dengan 1 mol ion karbonat, bolehkah anda tulis satu persamaan ion untuk mewakili pembentukan garam argentum karbonat? So cikgu nak 1 kaironisa. 1 kaironisa ada? Ada cikgu. Okey, 1 kaironisa. So apakah persamaan ion bagi argentum dan juga ion karbonat? Sekejap. Dia dah tulis dah kat sini. Dah ada dah. Okey, argentum. Ag2CO3. Bukan. Dia nak persamaan ion. Persamaan ion. Dia tak bagi tindak balas. Ag2 positif. Kenapa 2 positif lah? Ag positif saja. 2 positif. Okey, tambah. Tambah Ion karbonat. CO2 negatif. Kenapa 2? CO2 negatif macam ni je. 3. Karbonat. Ion karbonat dia punya formula apa? CO3 2 negatif. Okey, CO3 2 negatif. So dia akan menghasilkan apa? Argentum tidak balas dengan karbonat. Awak dapat apa? Ag berapa? Ag2CO3. Okey, so dia kat sini tulis sini 2 ion argentum. So awak kena tulis 2 kat depan ni Okey, manakala dekat sini bertindak balas dengan 1 mol ion karbonat, so 1 awak tak perlu tulis. So sebab itulah dekat sini Ag dia 2, kat sini 1. Okey, CO3 dia 1. So, tak perlu tulis sebab dia ada 1 saja charge. Okey. Okey, yang last kali. Okey, ni adalah ujian kendiri. Cikgu nak Rukayah ada Rukayah? Rukayah ada? Tak ada. Tak apalah. Siapa lagi cikgu tak panggil Zalihuddin? Zalihuddin ada? Ada cikgu. Okey, Zalihuddin, cadangkan larutan aqueous yang sesuai untuk penyediaan garam kalsium sulfide. Kalsium sulfide. So, awak kena tentukan dulu kan dia punya ion dan anion. Lepas tu awak kena cari larutan aqueous yang sesuai untuk menyediakan kalsium sulfide tersebut. So, ada 2 kan, ingat tak cikgu ajar tadi ada 2 larutan yang awak perlukan untuk menghasilkan kalsium, untuk menyediakan garam yang tak larut kan. So, larutan pertama apa cadangan awak? Larutan aqueous apa? Kalsium. So, kalsium apa? Kalsium 2 positif. Tak, cikgu nak larutan. Okey. Ya, cikgu. Okey, ingat tak daripada gambar ni tadi? Ni, okey, awak kena tentukan dia punya larutan untuk cation dan anion. Okey, sebab tu barulah menghasilkan garam. Kan? So, cikgu nak
Larutan yang pertama sekali. Apa dia? Larutan apa? Larutan. Mm-mm. Kalsium klorida. Kalsium klorida. Okey, larutan yang kedua. Larutan kedua kena ada apa? Kena ada sulfat tu. Okey, betul. So, contoh dia? Lambung 2 sulfat. Awak pilih pelambung 2 sulfat. Salah je ke? Tak apa, kita tengok. Okey, so kalsium klorida ni yang awak pilih ni, dia garam yang larut ke tak larut? Tak larut. Tak larut. So, dia boleh dipakai ke? Boleh dipakai ke untuk menghasilkan kalsium sulfat ni? Kalsium sulfat. Boleh. Kenapa pula? Tak boleh je ke? Kenapa pula tak boleh? Ya Allah. Okey, kalsium sulfat ni, okey. Cuba tanya, kalsium sulfat ni dia larut ke tak larut? Tak larut. Dia tak larut. So, untuk menghasilkan garam yang tak larut, awak perlukan 2 larutan yang larut dalam air. So, kalsium klorida ni larut ke tak larut dalam air? Tak larut. So, dia boleh pakai ke tak? Tak boleh. So, kena tukar. Kena tukar yang boleh larut je tu. Awak sure ke kalsium klorida ni tak larut? Larut. Okey, Luqman kata larut. Ingat untuk garam klorida, garam PAH sahaja yang tak larut. Okey, kalsium klorida dia larut. Okey, ni ialah plumbum, argentum dan juga mercury klorida. Okey, kalsium klorida dia larut, so dia boleh digunakan. Okey, kemudian plumbum 2 sulfat ni, dia larut ke tak larut? Tak larut. So dia boleh pakai ke tak boleh pakai? Tak boleh. Tak boleh, so awak kena tukar kan? So awak kena tukar depan dia ni. So nama dia apa? Kalau saya buat amonium boleh ke? Boleh. Sebab apa? Sebab dia larut. Sebab dia garam anak. Okay, amonium ni garam anak kan? So dia adalah larut amonium sulfat. Okay, so daripada daripada kalsium klorida, apabila dia bertindak balas dengan amonium sulfat, dia akan menghasilkan garam kalsium sulfat tak? Ya. Okay, so apakah persamaan ion dia? Cl2. Tak, cikgu nak persamaan ion. Okay, boleh juga kalau awak tulis dulu. Okay, CaCl2. Okay, boleh juga tulis dulu. Tambah amonium. Amonium apa ni ke? Cikgu tak tahu. Amonium. N berapa? Betul, NH4. Okey, sulfat? SO4, 2 negatif. SO, okey. NH4. So jadi Dia punya charge apa ni? negatif. Salah, NH4. 2 negatif. Salah juga. Positif. Positif. So, sulfate, SO4, dia punya charge? Negatif. 2 negatif. 2 negatif. So, apabila diorang bertindak balas, dia akan menghasilkan apa? NH4 berapa? Dia punya formula. NH4/2. Okey, kurungan 2. SO4. Okey, so dia akan menghasilkan garam apa ni? Kalsium sulfat. Kalsium sulfat. Kemudian
Amonium klorida. Formula dia? NH4Cl. Okey, kemudian awak balance kan. Macam mana nak seimbangkan? Tambah apa? Tambah 2 dekat NH4Cl. Okey, betul. Okey, so persamaan ion dia? Ca2 tambah. Lepas tu tambah ke? SO4. 2 negatif. CaSO4. Okey, betul. Okey. Untuk tentukan dia punya larutan aqueous, awak kena tahu kan, tahu dia punya cation dan anion dulu So, kena hasilkan ni ialah cation. Okey, ini adalah anion. So, larutan yang pertama ialah mengandungi cation ni, iaitu kalsium. So, awak carikan garam yang larut. Okey, garam yang boleh larut dalam air, awak bagi kalsium klorida. Okey, larutan yang kedua ialah amonium sulfat sebab dia mengandungi anion. Okey, anion sulfat. Okey, lepas tu awak cari dia punya persamaan ion. Okey, dia persamaan ion dia. Okey, alright, terima kasih. Okey, so setakat ni sahaja untuk subtopik 6.9. Okey, untuk tugasan, cikgu nak awak buat buku modul muka surat 133, 134 sehingga 142. Okey, minggu lepas awak dah buat dah untuk garam yang terlarutkan kan. So hari ni awak buat untuk dalam buku modul garam yang tak terlarutkan pula. Okey. Kemudian, lepas cuti, minggu depan cuti sekolah kan. So, lepas cuti, cikgu nak awak sediakan pembentangan. Okey, pembentangan untuk subtopik 6.10. Okey, muka surat, buku teks awak muka surat 191 hingga 196. Okey, kat sini ada 10 aktiviti dan juga eksperimen So, mengikut kumpulan awak hanya ada berapa? 8 kumpulan sahaja kan? Okey, so cikgu nak awak create kumpulan yang baru. Okey, kumpulan yang baru untuk pembentangan ni sahaja. Okay, so ada 10 kumpulan. Kumpulan 1 sehingga 8, cikgu nak 3 orang ahli sahaja. 1 hingga 8, 3 orang ahli. Manakala 9 hingga 9 dan 10, 5 orang ahli. Okay, so nanti cikgu nak awak tuliskan dekat Telegram nama ahli kumpulan awak. Okay, ada 10 kumpulan Kemudian bentangkan setiap ujian dan juga aktiviti dan eksperimen tu, prosedur dia, data, pemerhatian dan juga inference. Okey, kemudian awak tulislah dia punya persamaan kimia dia semua. Okey, awak tulis refer kepada halaman 191 hingga 196. Okey, boleh faham tak kelas? Boleh. Boleh Okey, nanti tulis nama dekat Telegram. Okey, so ini adalah maklum balas exit tiket. Cikgu akan bagi link ni dekat Telegram. Nanti awak tolong isikan exit tiket ni lepas habis kelas ni Okey, itu saja. Terima kasih. So kita akan jumpa lepas cuti. Lagi 2 minggu lah. Okey. So terima kasih kelas. Setakat ni sahaja kelas kita. So dah boleh live Google Meet. Syukran cikgu. Okey. Syukran Dilan. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.